السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad kana fima qablakum minal umam nasul muhaddathun fa in yaku fi ummati ahad fa innahu Umar. Rawahu Bukhari wa rawahu Muslim min riwayati Aisyah wa fi riwayatihima qala Ibn Wahb muhaddathun ay mulhamun. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana fima qablakum minal umam nasul muhaddathun. Sesungguhnya pada mereka yang sebelum dari kamu di kalangan umat-umat yang lepas, nasul sekumpulan manusia, muhaddathun. Perkataan muhaddathun daripada hadatha, yakni cakap. Hadatha yuhaddis, yakni ana uhaddis, seorang bercakap. Jadi bila dia muhaddath, dia dalam bahasa Arab ni dia panggil dia majhul, dia bina majhul. Muhaddath yakni dia itu orang yang diceritakan kepada dia. Maksudnya di kalangan umat yang terdahulu ada orang yang muhaddathun, yakni yuhaddathun. Depa ni diceritakan. Siapa cerita? Nanti kita bincang. Maksudnya mereka ini seakan-akan mendapat maklumat daripada sumber yang lain yang menceritakan kepada mereka. Jadi namanya muhaddath. Fa in yaku fi ummati ahad, jika ada di kalangan umatku seseorang, di kalangan orang macam ni, di kalangan siapa? Muhaddathun ini, di kalangan orang yang diberikan cerita kepadanya, yang diberikan berita kepadanya. Jika ada, fa innahu Umar, maka orang itu adalah Umar, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Aisyah. Dalam riwayat mereka, rawi Ibn Wahb menyatakan muhaddathun maksudnya mulhamun, orang yang diilhamkan, yang diberi ilham. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia kata mulhamun, ini pendapat rawi, tetapi Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, begitu juga hubungan gurunya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, menyatakan bahawasanya muhaddathun yakni orang yang mendapat soal tahdits, yang diberikan cerita itu lebih khusus daripada mulham, lebih khusus daripada orang yang diilhamkan. Kata mereka, ramai di kalangan manusia ni boleh dapat ilham, tapi bukan semua yang dapat ilham itu muhaddath, yang mendapat berita yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Berita yang benar ini yang dibawa oleh malaikat ni, dia bukan setaraf dengan wahyu, tetapi seakan-akan ilham benar daripada Allah Subhanahu wa taala.
Ibn Qayyim menyatakan ia lebih khusus daripada ilham biasa, yang mungkin juga daripada Allah, yang lebih tepat, lebih kukuh. Mengapa Nabi SAW kata pada umat-umat yang terdahulu ada golongan manusia muhaddithun. Kalaulah ada pada umat ni, orang itu adalah ulama. Seakan pada umat dulu banyak. Kalau ada di kalangan kita pun, orangnya adalah ulama. Jadi seakan di kalangan kita ni tak banyak. Sedangkan tidakkah kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada umat-umat dulu? Patut banyak belah kita lah. Pasal banyak belah umat dulu. Al-Imam Ibn Qayyim menyatakan sebabnya kerana umat dahulu selepas Nabi-Nabi, di kalangan Nabi itu ada wakil-wakil pendakwah yang kadang-kadang terpaksa menunggu kehadiran Nabi baru. Lalu mereka mendapat ilham nak bimbing orang dan seumpamanya daripada Allah. Jadi ramailah di kalangan mereka. Adapun umat Nabi tak perlu. Sebab Nabi datang, Nabi penutup syariat. Nabi tak perlu yang ni ramai. Nabi penutup syariat. Nabi datang kepada satu umat yang mencapai tahap pemikiran yang paling tinggi dalam sejarah kemanusiaan. Manusia sekarang, tamadun yang tak pernah dicapai oleh mana-mana tamadun dahulu. Ilmu yang ada dalam internet, dalam hanya beberapa klik, manusia boleh dapat bagai ilmu yang jika orang dahulu himpunkan selama 200 tahun, belum tentu mereka dapat kumpul macam hari ini. Hari ini kita nak cari apa dengan berapa saat ni? Apa perkataan, apa maklumat? Manusia mencapai satu tahap. Maka dengan itu Allah bawa satu syariat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Maka kesemua umat Islam bergantung kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu untuk orang yang kata aku dapat ilham Tuhan beritahu malam tadi, tak perlu untuk kita. Ada tak bisikan yang benar? Ada, tapi tidak menjadi hujah di dalam syariat. Mungkin tak ada mimpi yang benar? Mungkin, tapi tidak menjadi hujah dalam syariat. Mungkin tak Allah bagi ilham kepada orang saleh? Mungkin, tetapi tidak menjadi hujah dalam syariat untuk dia amalkan ataupun untuk dia gunakan untuk keperluan kehidupan dia. Dia ada dua pilihan, kedua-duanya tak salah di syariat. Dia tak tahu nak pilih mana. Kadang-kadang Allah ilhamkan apa yang patut dia pilih. Dia tak tahu nak bagi nasihat apa. Allah ilhamkan apa nasihat yang paling sesuai untuk orang ni. Ada. Tapi ada tak mungkin Allah bawa benda baru di atas lidah dia? Tak ada. Agama sudah. Kita nak kena jelas di noktah tu dulu. Kalau tidak akan ada orang yang mengambil kesempatan dalam hadis ini, dia kata Tok Syekh saya termasuk salah seorang dalam hadis ini. Haddatsani qalbi an rabbi, telah menceritakan jantung hatiku daripada Tuhanku. Dia tak perlu mengaji hadis, dia tak perlu mengaji Quran. Bila orang tanya, wahai Syekh, daripada mana pendapat ni Syekh ambil? Kami tak pernah dengar. Haddatsani qalbi an rabbi, telah menceritakan jantung hatiku, terus ambil daripada Tuhan. Oh, kita tahu Tok Syekh kita sedang berdengung. Tok Syekh kita sedang berdengung. Dia kata naik maqam. Aku nampak, hampa tak nampak. Tuhan abang dah kaya. Jadi dia dakwa benda-benda yang seperti ini. Nabi SAW kata tak ada benda ni. Nabi kata ada benda ni. Tapi Nabi kata dalam umat Nabi, jika ada orang yang macam tu, orang itu adalah Umar bin Khattab. Yani orang Umar
ataupun taraf-taraf orang Umar lah. Dan kita dapati dalam sejarah memang banyak Allah Subhanahu wa taala membenarkan apa yang Umar bin Khattab ucapkan di dalam berbagai-bagai ungkapannya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya dah sebut tentang Umar bin Khattab. Mungkin orang kata, bagaimana dengan Abu Bakar Siddiq? Al-Imam Ibn Qayyim kata, Abu Bakar lebih tinggi. Makam dia bukan makam muhaddis yang diilham. Dia makam dia as-siddiq, yang mana dia membenarkan apa saja qala Allah, qala Rasulullah. Dia tak perlu lagi siapa meyakinkan dia. Iman dia sudah cukup besar. Baru ni saya kuliah di mana saya sebut, tuan-tuan nak ukur iman kita dengan Abu Bakar banyak mana, tak terukur dia dah. Bapa Abu Bakar Siddiq, keluarga Abu Bakar ni semua masuk Islam. Semua keluarga dia masuk Islam. Tapi yang paling akhir sekali orang yang masuk Islam dalam keluarga Abu Bakar, Abu Quhafah, bapa Abu Bakar. Dia mari Nabi, rambut dia putih, Nabi sallallahu alaihi wasallam Syekh, kalau perbaiki bagi Syekh smart sikit, dia inai rambut dia. Dia datang. Tuan-tuan, Abu Bakar ni orang yang cintakan iman. Orang yang nampak syurga dan neraka dengan dua mata dia. Seakan di tahap iman dia. Banyak mana perasaan gembira dia bila bapa dia masuk Islam. Tentu gembira, tak tahu nak apa. Apabila Abu Quhafah hulur tangan, pegang tangan Nabi SAW. Dan riwayat Al-Hakim disebut oleh Al-Hafidh bin Hajar Al-Asqalani dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Abu Bakar Siddiq menangis. Nabi bertanya, "Wa ma yubkika ya Abu Bakar?" Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, "Lau kana yadu ammika makana yadihi yaqirru Allahu 'ainaka ahabba ilayya min an yakun." Tuan, masya-Allah, Abu Bakar. Abu Bakar kata, "Wahai Rasulullah, kalaulah tangan bapa saudaramu, yaitu Abu Talib. Abu Talib bapa saudara Nabi, bela Nabi dan bela Nabi. Tapi Abu Talib tak masuk Islam. Nabi agak terkilan dengan Abu Talib. Nabi tak happy kerana Abu Talib tak masuk Islam. Nabi tak gembira. Tapi Abu Talib telah meninggal sejak awal. Abu Bakar apabila tengok bapa dia pegang tangan Nabi, dia tahu dia gembira, tapi dia teringat Nabi tidak gembira sebab bapa saudara dia tak masuk Islam. Abu Bakar kata, "Jikalah tangan bapa saudaramu di tangan dia, jikalah tangan bapa saudaramu, wahai Rasulullah, berada di tangan bapaku ini, sehingga Allah mengembirakan hatimu, lebihlah aku suka daripada bapakku sendiri masuk Islam." Allah, siapa kita dari Abu Bakar? Bapak dia. Kalaulah Abu Talib yang masuk Islam hari ini, sehingga engkau gembira, wahai Rasulullah, lebih aku gembira, lebih aku suka daripada bapakku masuk Islam, kerana aku tahu itu tak banyak mengembirakan kau. Nabi sukalah, tapi Nabi lebih suka kalau Nabi terbayang, dia tahu Nabi teringat Abu Talib. Sehingga bapak dia sendiri kecil saja nilainya, kalau boleh Nabi gembira, tukar dan tak apa. Iman Abu Bakar Siddiq, iman Abu Bakar. Sebab tu kita sensitif kalau orang hina Abu Bakar Siddiq. Kita sebut Abu Bakar, nak bayangkan dia sanggup tukar di tempat yang penting, dia menentukan syurga dan neraka.
Yang penting, yaqirullahu alaik. Kalaulah tangan bapak saudaramu berada di tempat Abu Quhafa sekarang, lalu Allah pun mengembirakan hatimu, lebihlah aku suka daripada bapakku sendiri mengambil Islam. Allah besarnya azim dalam sejarah Islam. Nak ditimbang iman Abu Bakar dan semua iman-iman Islam, berat iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maqam Abu Bakar As-Siddiq, maqam As-Siddiq. Hadirin dan mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab juga Allah Subhanahu wa taala jadikan orang yang kedua terbaik baik selepas Nabi Abu Bakar dan selepas Abu Bakar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Memang Umar terkenal dengan firasah. Dulu kita pernah cerita tentang Abu Muslim Al-Khawlani. Yang kita ingat Abu Muslim Al-Khawlani apabila Al-Ansi yang telah mengaku dia sebagai Nabi, lalu dia telah tangkap Abu Muslim. Dia telah tanya Abu Muslim, atashhadu anni Rasulullah? Qala la asma. Engkau saksikan aku Rasulullah? Aku tak dengar. Apa dia? Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Adakah kau menyaksikan Muhammad Rasulullah? Naam, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oh, dia ingat, dia tak dengar. Sekali lagi, engkau saksikan bahawa aku Rasulullah? Oh, aku tak dengar. Apa dia kata? Abu Muslim Al-Khawlani, Al-Ansi ambil dia dan bakar. Dan dia keluar dalam keadaan tidak terbakar. Lalu pengikut Al-Ansi kata, lebih baik halau dia ni, nanti habis pengikut kita, habiskan lari. Dan dia pergi ke Madinah. Dan dia masuk bersolat di masjid. Umar tengok dia. Umar tanya, "Man rajul?" Mana rajul? Siapa dia lelaki ni? Bila dia mai jumpa Umar. Umar kata, apa cerita lelaki yang dibakar tetapi tidak terbakar? Dia jawab, dia sendiri jawab. Dia kata, "Zalika Abdullah bin Thawb." Tu Abdullah bin Thawb. Umar kata, "Anta huwa?" Bukan kau? Kata, "Na'am." Ya. Ternyata firasah Umar. Tengok orang kenal. "Anta huwa?" Engkau kan? Ya. Dia kata, "Alhamdulillah alladzi lam yumitni hatta ara fi ummati Nabi Muhammad fi hadhihi ummah man suni'a bihi kama suni'a bi Ibrahim al-Khalil." Segala puji bagi Allah yang tak mematikan aku, melainkan aku dapat tengok di kalangan umat Muhammad ni orang yang diperlakukan seperti mana diperlakukan kepada Nabi Allah Ibrahim al-Khalil. Lalu dibawa kepada Abu Bakar Siddiq. Masa itu Umar belum menjadi khalifah. Ini firasah Umar. Umar terkenal dengan firasah. Dan tuan-tuan tahu Salih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar ni tuan-tuan tahu apabila dia menjadi khalifah, dia menjadi khalifah yang adil dalam sejarah Islam yang tidak ada tolak banding. Dan dulu kita selalu tahu cerita Umar apabila seorang perempuan yang bermusafir yang datang ke Madinah, yang Umar lihat dia rebus batu dan anak-anak dia sedang menangis. Dan bila Umar pergi dekat, dia kata, "Umar, tak boleh kau datang dekat. Kau datang dekat dengan niat yang baik ataupun kau duduk di tempat." Umar tanya, "Kenapa mereka menangis?" Dia kata, "Mereka lapar. Habis apa yang kau masak? Kau masak batu. Kau nak makan apa? Apa yang nak makan?" Allah fi Umar. Allah mengambil tindakan pada Umar. Dia kata, "Wa ma dhanbu Umar?" Apa dosa Umar? Mana mungkin Umar nak tahu semua orang yang bermusafir, semua orang lah ustaz, semua janda yang kesakitan, semua janda yang miskin. Rakyat ramai. Perempuan ni kata, "Ayali amrana
wa yaghfalu 'anna? Adakah dia mentadbir memerintah kami kemudian dia cuai tentang kami? Umar dengar tu, Umar takut dia. Umar minta khadam dia ikut Aslam. Umar pergi ambil, minta supaya lemak gandum ditanggung atas bawah. Tak ada, ya Amir Mukminin, jangan buat. Aku buat. Kau nak tanggung dosa aku oleh keman? Umar pergi, Umar tanggung, Umar bancuh makanan, Umar uli tepung, Umar masak. Kata khadam dia, masih lagi aku terbayang apabila Amirul Mukminin tiup api tu, abu daripada api tu terkena janggut dia. Dan perempuan tu kata pada dia, anta ahaqqu min hadzal amr min Amr. Engkau lebih layak untuk menjadi khalifah daripada Umar. Umar kata, la taquli illa khairan. Janganlah cakap melainkan benda yang baik-baik. Dan dia pergi dan khadam dia kata, aku melihat dia menyendiri dan dia menangis panjang malam. Umar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain dikatakan Umar bin Khattab, ternyata dan tuan-tuan tahu juga bahawasanya Umar ni satu orang yang cerita yang masyhur, dia dengan seorang perempuan yang mencampurkan. Umar larang, peraturan kerajaan dia tak boleh la tukhalitil ma bil laban, la tukhalitil ma wa la tukhalitil ma bil laban, jangan kamu campurkan air dengan susu. Fataghshunal muslimin, nanti kamu tipu orang Islam. Ni ada orang pergi cakap, wakil kerajaan cakap, jangan. Siapa buat? Umar ambil tindakan. Siapa buat? Umar ambil tindakan. Umar dia jalan sehingga Allah takdirkan satu hari dia mendengar bahawasanya satu rumah, satu perempuan tua kata kepada anak perempuan dia supaya campurkan susu dengan air. Dia kata, qadha Amirul Mukminin al-Jali. Amirul Mukminin telah larang, tak benar kan? Ibu dia kata, kau berada apa buat? Kau berada pada satu tempat yang tidak Amirul Mukminin nampak dan tidak juga wakil Amirul Mukminin nampak. Perempuan ni kata, Umar dengar, Umar kata, ma kuntu liuti'uhu fil mala' wa a'sihu fil khalaq. Aku bukanlah jenis orang yang mentaati Umar pada hadapan khalayak ramai, tetapi menderhaka dia apabila bersendirian. Aku tak buatnya. Illam yarana Amirul Mukminin yarana Rabbu Amirul Mukminin. Jika Amirul Mukminin tak nampak kita, Tuhan Amirul Mukminin nampak kita. Umar dengar perkataan besar, hebat, bukan sendiri. Satu orang yang kata, I'm not going to be a person who obey him in public and disobey him in private. Kita bukan satu orang yang taat dia masa khalayak ramai dan lawan dia masa dia tak nampak. Umar kata, balik. Umar kumpul, Umar suruh tanda Umar, tanda Aslam, tanda Umar. Besok pergi tanya ada siapa ada Umar. Pergi tanya ada seorang perempuan tua dengan ada seorang perempuan. Tanya perempuan tu kahwin dia. Perempuan ni dah tua dan yang perempuan, anak perempuan ni tak kahwin lagi. Halahu ba', ada suami tak ada. Umar kumpulkan anak dia. Umar tanya, siapa di kalangan hangpa yang nakkan isteri? Yang lain dia. Umar kata, kalau bapa hangpa ni kuat lagi, tak ada hangpa, aku nikah. Aku nikah dengan perempuan ni. Kalau aku kuat tapi aku dah tak mampu. Abdullah bin Umar kata, aku dah ada isteri, aku dah cukup. Lalu anak Umar yang lain iaitu Asim
Umar ni ada seorang nama dia Asim bin Umar. Asim bin Umar ni kata tak boleh. Lalu dia kahwin dengan perempuan ni. Perempuan ni nama dia Ummu Umar bin Sufyan bin Rabi'ah As-Saqafi. Perempuan ni kahwin dengan Asim. Lahir anak nama Laila. Anak ni, anak perempuan, kahwin dengan Abdul Aziz, keluarga Bani Umayyah, dan melahirkan anak Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz tu daripada titis keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan tuan-tuan akan tengok perangai dia sama dengan Umar. Di Bani Umayyah, satu hari Bani Umayyah ni dia kaya. Dia zaman Sulaiman bin Abdul Malik, zaman Walid bin Abdul Malik, Marwan bin Hakam, semua mereka ni Al-Malik, mereka ni semua Abdul Malik bin Marwan, mereka ni semua khalifah. Tapi sebenarnya lebih banyak, walaupun khalifah bagus dari sudut, tetapi mewah lebih keluarga khalifah. Dan dia pun dapat untukkan banyak. Satu hari Umar panggil semua keluarga Umar bin Aziz bila zaman dia merintah, dia panggil semua ni. Semua dia panggil. Hak orang besar-besar. Dimasukkan dalam tempat jabat khalifah. Dia kata jamuan untuk keluarga, jamuan. Dikunci pintu. Dia lama duk tunggu, berjam tak boleh makan dia. Dia nanti sabar. Dia berkata mana makan. Aina ta'am? Mana makan? Dia kata sabar. Dia buat makanan yang bagus. Lama dia kata lah ni, wahai Amirul Mukminin, buat keluarlah tak bagus, pun tak apa lapar. Berapa jam dah kunci kami sini? Umar bin Abdul Aziz keluarkan makanan rakyat bawahan. Makan roti kering dia tu. Dia tuang. Bagi dia pak lapak, dia pulun makan. Dia kata makanlah, sambil makan dia ramai sembang makan habis. Dia tanya, macam mana makanan? Dia kata tak ada apa boleh lah, dia kata. Kenyang lah makan. Umar bin Aziz kata, oleh kerana makan ni pun padan untuk apa? Maka mulai hari ini aku potong semua hilang keluarga khalifah. Cukup aku akan bagi dengan kadar makanan ni. Jadi yang patut sadar berlebih-lebih. Bukan apa boleh mati kalau tak makan makanan mewah, makanan ni. Lalu salah seorang dia berkata, wala talumanna illa anfusakum. Kamu jangan cerca melainkan cerca diri kamu sendiri. Keluarga kita telah pergi berkahwin dengan titih keturunan Umar bin Khattab. Yang mana kita lihat pada zahirnya Bani Umayyah, tapi jiwanya Umar bin Khattab. Yang tu yang kita kenal. Jiwanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita cerita sikit berapa benda kejadian Umar bin Khattab. Bagus zikrus salihin, menyebut orang salih, memberikan semangat kepada kita mengikut teladan orang salih. Dalam satu riwayat, Umar bin Khattab dia jalan di Madinah, tiba-tiba dia dengar orang baca Quran di rumah, dia baca Quran. Walladzina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu, orang yang menyakitkan orang mukminin dan orang mukminat. Bila dia dengar orang menyakitkan, aku baru itu Amirul Mukminin. Dia pergi ke rumah Ubay bin Ka'ab. Tuan-tuan sahabat Nabi yang paling baca Quran ni, jaga Quran ni Ubay. Aqra'ukum Ubay. Orang yang paling baca Quran kalangan kamu Ubay. Dia pergi ketuk rumah Ubay. Ubay tengok Amirul Mukminin. Ubay tu tarik kain lapis sahabat Nabi, tuan-tuan, dia main rumah dia buat. Ubay pun tarik tempat lapik dia duduk tu, bagi kat Umar. Umar pun kait. Dia tak ada. Dia kata, Ubay, aku dengar ayat Quran, orang-orang yang menyakitkan orang mukmin dan mukminat. Aku rasa macam aku rasa macam
Pasal aku ni kadang-kadang marah kat rakyat. Yang mana salah aku pukul. Yang tak kenal kadang-kadang kami tindakan. Adakah ayat ni maksud orang macam aku? Ubay bin Ka'ab kata, Umar kata, akhsha an akuna ana sahibul ayat. An akuna ana sahibul ayat. Aku bimbang jika akulah yang dimaksudkan ayat ni. Ubay kata, wahai Amirul Mukminin, ayat tu tak termasuk kau. Kau sebagai khalifah, kau mesti suruh, kau mesti larang, kau kena ambil tindakan. Kau tidak, negara tak boleh selesai kebaikannya. Umar kata kepada dia, qad qult, yalah, kau bagi pendapat. Maksud dia hati dia tak gembira, dia bimbang ayat tu kena kan. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu hari apabila Al-Ahnaf bin Qais, Ahnaf bin Qais ni sahabat Nabi. Dia bertugas di Iraq. Bila dia balik ke Iraq musim panas, Umar duduk di Madinah panas. Tak, Qais datang dengan pakai baju tebal tahan panas. Dia kata, tinggal baju kau wahai Qais. Mari tolong aku, kita angkat ni. Kita angkat bebanan-bebanan ni. Makanan-makanan ni yang kita nak bahagi kepada orang miskin, janda dan orang susah. Lalu orang tengok, wahai Amirul Mukminin, pasal apalah kau nak buat benda ni semua? Suruhlah hamba-hamba, zaman tu ada hamba kan, suruhlah hamba-hamba lain belum buat benda ni. Tak perlu kau lah wahai Amirul Mukminin untuk buat benda ni. Kau ni kata, yaghfirullahu laka ya Amirul Mukminin, fahal lan ta'muru 'abdan min 'abidis sadaqah fayakfi. Semoga Allah mengampuni kau wahai Amirul Mukminin. Kau suruhlah mana-mana daripada hamba-hamba yang bertugas bahagian zakat ni supaya angkat, cukuplah. Tuan-tuan, Umar kata, wa ayyu 'abdin huwa a'bad minni wa min al-Ahnaf. Pasal Ahnaf ni pun bukan jawatan. Manalah hamba abdi yang lebih hamba daripada aku dan Ahnaf. Innahu man walla amrul muslimin yajibu alaihi lahu ma yajibu ala al-'abd li sayyidihi fi an-nasihah wa ada'il amanah. Sesungguhnya wajib kepada orang yang memegang tanggungjawab memerintah kaum muslimin untuk jadi orang yang paling hamba di kalangan mereka, berkhidmat untuk memberikan nasihat dan menunaikan amanah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu hari Umar bin Khattab kata Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma, aku melihat Amirul Mukminin tanggung ayak atas bahu dia. Faqultu ya Amirul Mukminin, yanbaghi laka la yanbaghi laka hadha. Wahai Amirul Mukminin, tak patutlah kau duk tanggung ayak depan orang ramai ni. Kata Amirul Mukminin, telah datang kepada aku tadi perwakilan daripada banyak negeri. Kadang-kadang bila aku suruh mereka taat, aku cakap mereka ikut, dia main rasa besar diri sekali. Aku nak bagi pecah, nak bagi patah buang rasa besar diri tu, aku hantar ayat yang bagi orang tengok. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu kita baca riwayat ni, apabila Uyainah masuk kepada Umar bin Khattab, maknanya dia susah nak masuk. Umar dah bersyarat nak masuk. Saudara dia tu kenal Umar, dia masuk rumah Umar. Dia masuk, Uyainah ni jenis, Uyainah memang dia ni memang dia jenis macam badui padang pasir dia ni. Banyak juga kes cakap kasar sebelum ni, ada dia cakap kasar dengan Nabi, lebih kurang ada lah. Mulut jelabah gitu. Dia masuk dah, Ibn Khattab, hei anak Ibn Khattab, dia tu nama. Fawallahi ma tu'tina al-jazal wa la tahkum fina bil 'adl. Demi Allah wahai Umar, hang tak bagi dengan baik, hang tak memerintah dengan adil. Allah, dia kata Umar. Tuan-tuan, Umar ni kaki bahan juga. Marah Umar, nak pukul ya. Lalu dia membaca pada Umar, wahai Amirul Mukminin,
Allah Ta'ala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhil 'afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Allah habaq Nabi tolong maaf, buat benda yang baik dan tak usah duk ambil kira orang jahil. Wahai Amirul Mukminin, dia ni termasuk orang jahil tu. Dia kata, bila dia kata dia tak amat berhenti, turun tangan. Kata rakyat, wa kana nifaqan 'inda kitabillah. Adapun Umar tu bila dengar kitab Allah segera tunduk. Cengeng orang nak. Orang kata cabar kat dia. Kawan baju pun bertampung kiri kanan. Boleh kata pun tak adil lagi. Tapi bila dibaca ayat demikian benar Umar taat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin, saya nak sebut satu dua lagi kisah Umar bin Khattab yang menunjukkan mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji dia. Kadang-kadang para sahabat ni pun uji Umar. Tuan-tuan tahu dah, antara sahabat yang besar ialah Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah, dia tengok Umar malam-malam, satu malam keluar. Dia masuk satu rumah, dia keluar. Masuk satu rumah, dia keluar. Dia tak tahu, Umar ni duduk di rumah siapa malam-malam. Bila siang Talha pergi ke rumah, tengok ada satu orang perempuan yang sangat tua. Jadi Talha kata, apa yang Amirul Mukminin buat Umar? Dia kata dia tolong masak makanan aku, dia tolong buat semua kelengkapan rumah aku, dan kemudian semua dia bersih rumah aku dan dia keluar. Talha sedih. Dia kata, wahai Talha, sakilat kau ummuka. Mak kau kehilangan anak, dia berkata dia nak, mengapalah aku ni hidup ikut cuba hidup intip Umar bin Khattab. Dia tu barangkali nak tahu pelik sangat. Dia berasa menyesal. Kenapa dia ikut Umar bin Khattab radhiyallahu. Satu hari Umar bin Khattab jalan dengan Jarud Al-Abdi. Al-Jarud ni, Jarud ni orang yang hidup. Bila dia jalan itu, orang kata, kemudian sampai di jalan, tiba-tiba dalam tengah perjalanan dia jumpa satu orang perempuan tua. Perempuan ni taklah tua, mana tua perempuan. Kemudian Umar bagi salam kepada Assalamualaikum. Kerana perempuan ni jawab salam. Lepas perempuan ni jawab salam, perempuan kata, ya Umar, ahadtuka wa anta tusamma Umairan fi suqil Ukad. Aku tahu dulu masa hang kecil hang orang panggil Umair. Umair ni dia panggil kita ni Melayu macam mana nak kata? Dia panggil tasghir. Kita kecil kan. Kalau kitab buku, kutaib buku kecil. Kalau gulam, gulaim, budak kecil. Kalau Umar besar, Umar kecil. Bahasa Arab lah. Perempuan ni kata, wahai Umar, ingat dulu orang panggil kat hang Umair masa hang duduk di pasar Ukab zaman jahiliah itu. Masa tu hang masih kecil, tangan hang pegang kayu, hadapi kacau budak-budak. Bukan budak-budak. Falamma tadhhabal ayyam falam tadhhabil ayyam hatta sumaita Umar. Bila berlalu berapa lama, engkau pun orang panggil Umar bin Khattab. Walam tadhhabil ayyam hatta sumita Amirul Mukminin. Dan berlalu berapa lama, orang panggil engkau pula Amirul Mukminin. Fattaqillah fi ra'yatik. Fattaqillah fi ar-ra'iyyah. Wa'lam annahu man khafa al-wa'id qarraba ilayhi al-ba'id. Wa man khafa al-maut khashiya al-maut. Takutlah Allah pada rakyatmu. Ketahuilah, sesiapa yang takutkan janji azab Allah, nescaya dia akan didekati oleh orang yang jauh. Sesiapa yang takutkan mati, nescaya dia akan takut melakukan kesilapan. Panjang perempuan hidup ceramah ke Umar. Orang yang Umar kata, aksarta ayyuhal mar'ah ala Amirul Mukminin. Wahai perempuan, hang panjanglah cakap dengan Amirul Mukminin. Umar kata kat dia, da'hu
Da'ha, aman ta'rif man hadhi? Aman ta'rif hadhi? Biarkan dia. Han tak kenal kan dia ni siapa? Han tak kenal dia ni siapa? Kata dia, hadhihi Khawlah binti Tha'labah allati sami'a Allahu qawlaha min fawqi sab'a samawat. Ini adalah Khawlah bin Tha'labah. Tuan-tuan kalau baca surah Al-Mujadalah, ada cerita perempuan yang mengadu kepada Nabi tentang suami dia menziharkannya. Lalu Allah kata dalam surah Al-Mujadalah, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah dengar suara perempuan yang memperkatakan, mengadu mengenai suami dia, mengadu pada engkau mengenai suami dia. Surah Al-Mujadalah. Umar kata, hang kenal dia siapa? Ni Khawlah binti Tha'labah, yang mana bila dia mai jumpa Nabi, dia mengadu kat Nabi, Allah pada langit yang 7 langit mendengar. Dia kata, turun surah Al-Mujadalah jawabnya pasal suami dia, ziharkan dia. Dia kecil hati, dia mengadu kepada Nabi SAW. Kata Umar, fa Umaru ahaqqa an yasma' lah. Kalau Allah dengar, dia kata Umar lebih patut nak dengar lah. Kalau dia berdiri depan ni sepanjang malam beri ceramah kat aku pun, aku tunggu. Pasal Tuhan pun dengar, dia kata. Tak padan aku tak dengar, dia kata apa? Umar bin Khattab. Khawlah binti Tha'labah. Semua hadis-hadis ini menunjukkan bahawasanya Umar bin Khattab adalah merupakan orang yang besar dalam sejarah, dan dia terkenal. Dan Umar ada kata-kata dia terkenal. Dia kata, inilah akhafu alaikum ahadur rajulain mu'minan qad tabayyana imanu wa kafiran qad tabayyana kufru. Aku tak takut dua orang, dua golongan, dua jenis orang. Satu orang mukmin yang jelas-jelas iman, satu orang kafir yang jelas-jelas kafir. Aku tak takut. Pertama, akhafu alaikum munafiqan yata'awwadu bil iman. Tapi yang aku takut orang munafik tapi guna nama iman. Dia munafik, dia guna nama iman, dia cakap pasal Islam, dia hurai pasal Islam. Kita duk sangka dia iman mukmin, tapi dia orang munafik. Orang munafik. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin dan mukminin sekalian. Dan satu lagi antara keadilan Umar. Satu hari Ali bin Abi Talib dia berbalah dengan satu orang. Lalu dia bawa kes ini pergi pada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tengok, Umar kata, adil antara kami wahai Amir. Tuan-tuan, masya-Allah sahabat ni. Dia bawa kes pergi mahkamah. Dia tolong adil. Adil kata. Umar kata, ya Abul Hasan. Dia panggil Ali. Ali ni Abul Hasan. Anak dia apa? Hasan. Ali mengubah muka dia. Engkau tak betul wahai Amir. Ali panggil dia Abul Hasan. Ali panggil seorang lagi, panggil nama. Biasanya dalam masyarakat Arab, bila orang panggil kita dengan kunyah, panggil dengan ya Abah tu, Abah sekian-sekian, dia panggil itu tanda hormat. Tapi dia panggil orang tu, panggil dengan nama. Dia kata, kau tidak adil di antara kami. Kau panggil aku macam nama tinggi, kau panggil dia panggil biasa. Umar dia, Umar cium daya Ali. Umar kata, la abqani Allah bi ardin laysa fiha Abul Hasan. Semoga Allah tak jadikan aku hidup di satu bumi yang mana tidak ada Ali bin Abi Talib. Ali bin Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tentu Umar bin Khattab, dan kita tahu akhirnya dia meninggal. Dan antara benda yang dia meninggal, dan dia meninggal alhamdulillah, disyukur, kerana bukan fitnah berlaku pada zaman dia. Fitnah berlaku pada zaman Utsman. Dia tu pintu. Nabi kata ada pintu antara fitnah. Pintu tu siapa? Umar tanya Huzaifah. Huzaifah kata pintu tu engkau. Tapi bila Umar mati, pintu sudah tak ada. Umar apabila dia pergi menunaikan haji, bila dia nak balik,
Dia angkat tangan dia ke langit dan dia kata, Allahumma kaburat sinni wa dha'afat quwwati wa intasharat ra'yati faqbidni ghairu mudayyi' wa la mufarrid thumma qadima al-Madinah. Ya Allah, usia aku dah banyak, kekuatan aku dah lemah, rakyat aku makin ramai, ambillah aku, matikan aku sebelum aku gagal melaksanakan tugas ini dan sebelum aku cuai terhadap tanggungjawab. Bila dia balik ke Madinah sampai itu, dan kita tahu mula Umar bin Khattab dalam khutbah dia yang terakhir, dia kata bahawasanya aku telah bermimpi bahawa saya seekor ayam jantan telah mematuk aku 2 kali, dan aku rasa ajalku telah hampir. Dan ayam jantan itu bangkali tak syaranya Abu Lu'lu'ah yang tikam dia 2 kali ketika dia salat. Tikam dia 2 kali ketika dia salat. Lalu dia meminta supaya urusan khalifah ini nanti diberikan kepada 6 orang di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan mukminin yang dirahmati Allah, banyak kita cakap Syekh Umar bin Khattab. Nabi kata kalau ada di kalangan umatku muhaddithun, maka mereka itu siapa? Dia itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab itu dalam ilmu hadis ni, bila kita sebut dalam riwayat kita kata syaikhan, kita maksudkan Bukhari dan Muslim. Tapi kalau kita sebutkan syaikhan di kalangan sahabat, kita maksudkan Abu Bakar dan Umar. Beratlah kita ahli sunnah wal jamaah jika mendengar orang mencerca Umar bin Khattab. Beratlah kita ahli sunnah jika mendengar orang mencerca Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana nak dibandingkan dengan jasa yang besar ni Umar bin Khattab yang telah menumbangkan Rom dan Parsi. Bagaimana nak mendengar perkataan ini? Bagaimana nak bandingkan Umar ini dengan perkataan Khomeini, kata Rasulullah mati dalam keadaan dia mendengar perkataan kufur daripada Umar bin Khattab, yang dianggap sebagai sanamin Quraisy, kata Syiah, 2 berhala Quraisy, iaitu Abu Bakar dan Umar. Dan mereka boleh buat surat, kononnya surat yang ditandatangani oleh Umar yang mengaku bahawasanya dia sebenarnya masih lagi dalam agama musyrik. Mana ada tanda tangan dia tu? Mengaku Syiah bohong tak nanti. Dia kata lagi tanda tangan Umar mengaku bahawasanya dia sebenarnya tak pernah keluar daripada agama tok nenek dia masih lagi dalam agama jahiliah. Kalau ada orang nak tipu, orang tipu sikit-sikit ada. Tapi satu orang manusia macam Umar bin Khattab yang hidup dia susah, melalui hidup yang payah. Tetap bayangkan, tak banding kita dengan Umar. Satu hari dia teringin nak makan ikan, Umar. Kalau kita tak pasal, kita pergi jauh kita nak makan. Dia teringin nak makan ikan, khadam dia. Umar bin Khattab, khadam dia. Pergi cari ikan, jauh cari ikan. Sehari pergi cari balik 2 hari. Barangkali pergi ikan zaman tu, pergi cari ikan, dia nak ikan segar. Pergi barangkali mancing dulu kot. Dia naik kuda kan. Kalau pun 2-30 kilometer pun lambat juga. Bila kadang dia balik, dia tengok kuda berminyak kan. Dia kata, aku ni menyeksa binatang lain kerana aku nak makan. Aku tak makan. Dan kadang dia jumpa sahabat, La'in, mana pergi? Dia nak pergi beli daging nak makan, teringin nak makan daging. Aku lama istahid dan istarai, kata Umar. Setiap kali teringin beli. Umar, orang palah dia. Bukan salah, kata Umar hadkan diri dia. Kita akan tengok dalam riwayat. Bila tahun Amr Ramadan, bila tahun kemarau, orang tentulah majlis. Orang cedok hak sedap ni, ayat semua dapat. Orang cedok hati dia, bahagian elok bagi ke dia. Dia tengok, biasalah orang bagi dia. Iyalah, takkanlah nak bagi ke Amirul Mukminin nak buruk. Orang lain makan, kita tengok lah, kita pun macam tu lah. Orang besar main, ada ustaz, dia cari nak ustaz elok sikit kan. Lepas bagi Umar kata, bisa walian, buruklah aku sebagai pemerintah. Aku makan hak elok dan tinggal hak buruk kat rakyat. Dan dia tawarkan, Amirul Mukminin
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah berikan kita ini mengikut orang saleh. Dan kita mendoakan, kita nak jadi muhajirin, kita tak mampu. Karena masa dia dah habis dah, tak ada. Kita nak jadi ansar, juga masa dah habis. Kita hanya jadi golongan yang ketiga yang Quran kata, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang selepas daripada mereka itu menyatakan, wahai Tuhan kami, ampunlah dosa kami dan dosa-dosa mereka yang mendahului kami dalam iman, dan jangan kau jadikan hati kami ini mempunyai perasaan yang tak elok kepada orang-orang yang beriman. Tuhan, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu ta'ala alam. Kita tinggal kasih soalan. Salam. Silakan. Khawlah. Apa yang boleh dah, bukan. Apa yang mana bicara kita, dia hanya ada mempunyai kain yang sedang rajuk kan. Itu kain ada apa? Bukan. Itu nama dia Sa'labah bin Hatib. Sa'labah bin Hatib. Kononnya orang kata Sa'labah bin Hatib ni miskin, lalu minta kat Nabi supaya Nabi doa dia kaya. Pas dia dah kaya, dia tak ingat zakat yang bayar dan sebagainya. Ini cerita tidak benar. Cerita ini telah mencacatkan, menghina sahabat Nabi SAW. Tidak adalah di kalangan sahabat Nabi yang macam itu. Bahkan Sa'labah bin Hatib, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, dia termasuk di kalangan kebarangkalian yang besar, dia termasuk di kalangan ahli Badar. Dia telah mati masa perang Badar. Maka Sa'labah bin Hatib tak mungkin dia buat. Dan tak ada sahabat Nabi buat. Allah pelihara sahabat-sahabat Nabi. Mereka bukan maksum, tapi mereka takkan sampai macam itu. Mereka tidak. Ya, sahabat kita ni jauh daripada Johor datang kuliah. Contoh dekat-dekat di sini yang penting Johor datang. Assalamualaikum. Sahabat saya dia join dia saya Islam, dia support dengan Islam. Jadi dia support dari Islam. Dia di balik semua dia ada tempo yang dia tahu ke ibu dia bawa majlis dia yang mampu. Ada tempo yang tidak Terima kasih. Secara umumnya fuqaha menyebut tentang tempoh mereka masih lagi suami isteri, ialah tempoh iddah. Walaupun bila dia masuk Islam dikatakan telah terputus hubungan mereka. Dia ada beberapa jenis masuk Islam. Kalau suami masuk Islam tapi isterinya Kristian, maka dia boleh mengekalkan isteri itu. Pada majoriti para ulama disebabkan kerana teman ahli kitab ataupun isterinya Kristian ataupun Yahudi, ahli kitab pada selain daripada mazhab Syafi'i, mereka menganggap kalau Kristian dan Yahudi yang hari ini ialah Kristian Yahudi termasuk ahli kitab. Apa nama wa minal ladina utul kitab, di kalangan orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka, kan?
muhsanatun minal mu'minat wa muhsanatun minal ladzina utul kitab. Wanita-wanita baik di kalangan mukminat, kata surah Al-Maidah, dan wanita baik di kalangan orang yang diberikan kitab. Maka dengan itu, kalau Kristian tidak ada masalah, dia boleh kekalkan dan dia boleh memujuk mereka dan berdakwah kepada mereka. Cuma yang menjadi masalah, jika sekiranya dia bukan Kristian, dia bukan agama Kristian, maka mereka ini, pada majoriti para ulama menyebut bahawasanya mereka ini kekal dalam tempoh iddah. Maksudnya dalam tempoh itu dia tak bersama, tetapi kalau isteri dia masuk Islam dalam tempoh iddah, maka mereka tidak perlu kepada akad yang baru. Tapi jika tamat tempoh iddah, maka ia memerlukan kepada akad yang baru, putus langsung akad yang baru. Cuma Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada fatwa dia yang agak menimbulkan kontroversi. Tapi saya ingat fatwa ni boleh juga disemak. Kerana Dr. Qaradawi kata pada zaman awal orang menganut Islam pada zaman Mekah, mereka Nabi tak suruh pisah pun. Qaradawi jawab soalan ini kerana merujuk masalah kepada wanita, bahkan wanita dan lelaki di barat yang kalau mereka bila kahwin masuk Islam, suami dia tak masuk, dia terpaksa sacrifice everything. Pertama, bukan senang nak dapatkan rumah, masalah anak-anak, masalah macam-macam yang mereka tak sanggup untuk tinggalkan semua ni sekaligus. Yang kalau dia kita kata you dah masuk Islam, tak boleh balik kat suami you, anak-anak you terpisah, you tak boleh duduk lagi rumah tu, maka ini satu bebanan yang tak mampu ditanggung, terutama bagi orang yang ke mana dia nak pergi. Bukan ada kerajaan orang Islam yang sediakan apa pun. Maka mereka meminta supaya juga fatwa Eropah juga meminta supaya dilihat macam mana kejadian masa peringkat awal Islam pada zaman awal. Maka didapati mereka masuk Islam, mereka sembunyikan. Nabi tak suruh mereka keluar. Maka mereka kata jika perlu keadaan demikian, maka hakikatnya jika dia tak mampu, disembunyikan. Dan dia tak payah zahirkan Islam, sehingga dia ada kemampuan untuk berdikari dan dia boleh keluar daripada keadaan tersebut. Itu lebih baik. Kalau kita nak takdirkan, kalau nak pakai pendapat yang keras, mungkin ada dosa kerana dia bersama dengan mereka tu. Itu pendapat. Lebihlah baik daripada dia menjadi kufur, tak mau masuk Islam kerana bimbang nanti keluarga dia ambil tindakan. Baik-baik. Ya. Tak, dia tidak sama dengan isteri. Kalau berdasarkan pandangan majoriti ulama tadi mengenai wanita-wanita musyrikin, dia tak sama. Tapi bila dalam tempoh iddah tu, jika dia isteri dia masuk Islam, maka dia tak perlu akad yang baru. Itu je maksudnya. Tapi dia buat sementara tu dia macam tercerai seketika. Ialah mungkin mereka sebumbung, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Kalau dia mampu melakukan demikian, kalau dia mampu. Tapi jika dia suami, dia mampu melakukan demikian, suami biasanya tak ada masalah. Yang masalah soalan yang timbul di barat ni, kalau perempuan, ke mana dia nak pergi? Dan untuk kemudian mereka terpaksa pergi ke mahkamah, kes anak-anak mereka dipisahkan, dikeluarkan, dia ambil tindakan kerana tak tanggungjawab atas keluarga, dan banyak lagi konsekuensi daripada tindakan itu. Maka fatwa mesti diluaskan. Ada soalan? Ya. minta doa untuk kematian dia, sebab takut kita. Bagaimana dengan orang tua? Kita boleh buat. Tak. Umar bin Khattab minta dia dimatikan, bukan dia minta dia segera mati, dia mati sebelum dia gagal melaksanakan tanggungjawab. Yang ni, ambillah nyawa aku sebelum aku buat salah. Dan kemudian timbul Umar minta syahadah, Allahumma anni syahidan, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan syahid. Kemudian Umar sendiri kata kat diri dia, di manalah aku nak syahid di Madinah ni?
Umar minta pada Allah supaya mati syahid, wa amitni fi baladin nabi, dan matikanlah aku pada bumi Nabi-Mu, iaitu bumi Madinah, kerana ada fadilah dan mati di Madinah. Tapi Umar sendiri kata, kemudian dia kata diri dia, kat mana nak mati syahid di Madinah ni? Madinah ni tak ada perang apa, yang perang ni luar kuasa Madinah. Madinah negara Islam, kota Islam. Kemudian Umar kata, insya-Allah Allah akan membawa dia. Dan ternyata dia syahid. Nabi sebut dia antara syahidat. Nabi sebut dia Uhud. Tertegak wahai Uhud, bila bukit Uhud bergerak. Kerana di atasmu seorang siddiq wa syahidan, dan dua orang syahid, iaitu Umar dan Uthman. Dan Umar adalah orang yang syahid. Kerana dia dianggap syahid kerana dia ditikam ketika dia salat, yang ditikam oleh musuh Islam. Jadi kita boleh minta, ya Allah matikan aku syahid, ya Allah matikanlah aku sebelum aku cuaikan tanggungjawab. Bukan kata mati segera, Allah tahulah kat mana nak kena mati, tapi mati tu sebelum aku langgar tanggungjawab. Boleh, ya Allah matikanlah aku sebelum aku ni buat benda yang menyebabkan orang jadi marah oleh aku. Contohnya yang tak pasal-pasal, tak kerana agama, marah kerana agama tak apa, marah kerana aku berapa, minta Allah, tak ada masalah. Ada yang salah? Ya. Perempuan itulah seorang perempuan tua. Sebab tu apabila itu yang Talhah bin Ubaidillah heran, ibu tengok dia memang seorang perempuan tua yang uzur. Dan Umar ni dia pergi dengan siapa? Dia ada pengiring dia, yang dia pergi Jarud ataupun Aslam, ataupun ada Abdul Rahman bin Auf, yang pergi dengan dia. Jadi kita pun tapi kalau kita seorang-seorang tak salah pinai macam orang malam-malam kata aku buat Umar bin Khattab pula. Itu. Ya. Kondisi yang membuat dari kewangan dan kegiatan untuk menangani, tapi mungkin anak-anak yang di sekolah dan yang siap. Jadi macam mana tunjukkan apabila seorang mampu untuk menunaikan haji, dia hendaklah bersiap untuk menunaikan haji. Dia kena buat ijraat, buat urusan tunaikan haji. Dalam konteks Malaysia hari ini, dia kena puhun, dan dia akan pergi bila dia mampu. Anak-anak dia, melainkan kalau dia kata kalau dia pergi, anak-anak dia mudarat, itu termasuk dalam tak mampu lah. Tapi kalau sekiranya ada orang jaga, cuma dia kena belanja lebih sikit, suruh orang tunggu zat, itu tidak termasuk dalam tak mampu. Dan orang tu kena buat dalam keadaan mampu. Kalau dia tahu bahawasanya dia pergi 40 hari, mana nak boleh 40 hari, dia minta pergi untuk haji saja. Sama ada berapa belas hari dia pergi. Dia minta supaya dia boleh pergi. Orang kata rugi, orang lebih lebih rugi tak pergi langsung. Dia pergi. Maka sebab tu haji, bila ada kemampuan, orang kita pergi. Dan orang yang sengaja melewatkan dia tanpa sebab, dibimbangi, dia dihukum oleh Allah Azza wa Jalla kena meninggalkan rukun yang kelima. Tak ada sebab pun boleh pergi haji. Cuma sekarang haji di Malaysia ni kita pun tak tahu lah. Orang nak minta lama tak dapat. Orang yang daftar, saya pernah nak cakap ni saya nak tulis pun. Orang yang besar dalam haji juga beritahu saya bahawasanya dia pun heran. Bukan lagi orang pimpinan kerajaan kita, dia pun heran. Orang yang kalau daftar dengan swasta ni, walaupun baru daftar, dapat. Kerana yang penting dia bayar mahal. Ada orang daftar 3-4 tahun tak dapat. Orang kampung lambat dapat. Kan? Jadi kerana orang swasta dapat. Ini saya bukan calang-calang orang, bagi yang penting dalam urusan ni. Bagi tahu depa berharap macam mana hal berlaku. Saya cakaplah dengan menteri benda ni. Ya. Kita buat permohonan. Kita pergi, kita buat permohonan seperti biasa. Depa bagi permohonan tu kepada kita, kita pergi. Tapi salah urus takbir, mereka tanggung. Kita rakyat awam, kita tak
tak perlu tahulah siapa. Mana kita nak tahu nama siapa, kota siapa? Kita tak boleh tahu. Kan? Kita tahu kita pohon macam paling pohon dan kita dapat. Itu urusan mereka dengan Allah. Ada soalan? Ya. Boleh kita makan di gerai atau restoran yang ada cuma halal yang macam tak tulis. Tak tulis. Macam orang tulis saja. Dekat sana. Pertama, seseorang makan di tempat yang pada dia yakin halal atau besar kemungkinan halal. Kalau dia tahu tak tulen, dia tahu memang tak tulen, tipu, dia tak boleh makan lah. Tapi kalau dia tak tahu, dia nampak ada sijil halal, dia makan. Ataupun sebenarnya pada asalnya makanan halal, kaedahnya makanan halal. Masuk kedai Muslim halal, sijil halal tu mungkin kita perlu tanya apabila kita pergi ke kedai yang bukan milik orang Muslim. Tapi kita pergi kedai kacah kita, kacah pun berniaga mi sehari 30 pinggan ya. Pergi minta sijil tu orang pecah, tak ada orang. Kacah ni goreng halal tak halal, tak payah tanya lah. Kacah pakai tudung elok ke halal lah. Kita pergi jumpa ke kedai apa nama Pak Man kita. Pak Man dapat sijil halal tak ada. Haram apa Man dah. Pak Man bumbuh lebih elok walaupun lebih tu tak tahu bila basuh kan. Tapi kira-kira Pak Man okeylah. Pak Man asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Macam dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi beritahu tentang kaum yang baru mengenal Islam, tak tahu mereka ni sembelih kata sembelih tapi depa Islam, dia baru mengenal. Mungkin barang yang depa bagi kat Nabi tu barang dulu ke sembelih yang dulu ke yang sebelum jahiliah ke apa. Sahabat-sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh makan? Nabi kata sambullahu kul bismillah dan makan. Zahirnya dia orang Islam. Kalau kita rasa ni bismillah, kita makan. Masalah kemudian kalau dia Pak Man ni rupanya tipu. Dia ambil ayam langgar lori umumnya kan. Ataupun lain kata Pak Man tipu, dosa Pak Man tanggung. Kita sangka di atas Islam dia Pak Man, kita makan. Kerana Allah bagi kita makan makanan orang Islam. Wa ta'amul ladina utul kitab halal lakum, makanan ahli kitab lagi halal. Dia makan makanan Pak Man yang bubuh lebay atas kepala dia, halal. Pergi kedai mamak, dia tulis bismillahirrahmanirrahim, halal. Kita tak tahu dia beli mana dia kentung, tapi dia kata Islam apa? Islam, alhamdulillah, semua ada, sembahyang ada, cuma puasa tak. Tapi Islam kan kira Islam lah kan. Kita kira makan, kita pergi kedai Melayu. Tengok Melayu ni bayar, tengok Islam bang. Islam yang nak tanya macam tu, kita dia tidak goreng berhangit lah. Bila dia tanya macam tu, Islam lah. Jadi kita makan makanannya. Tiba-tiba katalah dia tipu kita. Aku ni pas kena makan tipu, terus jadi benar. Dah. Ini bukan cerita apa nama cerita hantu ke apa, makan kedai orang dia jadi hantu dah. Ini cerita masalah ni bila satu orang makan dia sangka halal, tak ada benar. Yang benar tak benar ni dia tahu benda haram, dia pergi makan. Allah Taala tak hukum manusia benda yang manusia tak tahu. Tiba-tiba kita jadi benar. Pasal apa? Allah hukum kita. Sebab kita tak mampu nak cari, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak akan bebankan apa yang kita tak tahu. Dan Allah ampun anak Adam ni al-khata' wal nisyan, silap dan lupa. Takkan Allah berhukum anak. Pak dia beli barang ni silap, anak dia makan, tengok habis anak-anak benar. Apa dosa anak-anak? Hatta kalau pak dia jual dadah, anak dia tak tahu, bini tak tahu, dia balik bagi ke anak-anak dia. Duitnya halal. Kerana duit dah bukan duit dadah, duit tu duit nafkah yang wajib bapak dia bagi. Dosanya pak dia. Tengok anak-anak dia semua jadi benar. Dah. Maha suci Allah menghukum hamba-hamba dia yang tak salah. Maha suci Allah. Yang ni kita makan, kita sangka halal, kita makan di atas sangka halal. Bila kita perlu sijil halal kita dah sebut, dulu saya dah sebut.
Oleh kerana mereka buat juga sedia halal. Yang perlunya di kedai orang yang bukan Muslim. Perlu sedia halal. Kita pergi tengok, dia kata halal. Tuan-tuan, hak saya dah sebut asalnya dalam negara seperti Malaysia sepatutnya tak ada sijil halal. Yang ada hanyalah sijil haram. Pasal asal semua benda mubah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal satu benda tu harus. Dalam negara Islam macam Malaysia. Macam ni negara orang Islam kan. Dalam negara orang Islam seperti kita, Islam Hadari lah, Islam satu Malaysia, macam-macam Islam ada. Dalam negara Islam seperti Malaysia, maka oleh kerana kita negara orang Islam, maka sepatutnya semuanya halal. Kita hanya cop yang haram. Jadi sesiapa yang nak jual barang haram, dia kena letak haram. Macam apa nama, tak mau sebut nanti masuk, macam setengah hypermarket buat kan, dia tulis non halal, kawasan yang tak halal. Betul lah tu. Asal semua barang halal, tak halal yang kita bocor. Sebab mana boleh kita masuk rumah orang Islam, takkan kita nak tanya, ni hang makan hak mana aku tulis halal kan? Ada? Ini rumah orang Islam semuanya halal. Negara orang Islam semuanya halal. Melainkan yang haram dia kena bocor. Oleh kerana orang bukan Islam ada nak jual buat makanan maka haram, maka kena tulis tidak halal. Kok haram tu berat sangat, dia tulis tidak halal. Maka tak timbullah sijil tak halal palsu. JAKIM akan mengambil tindakan kepada siapa buat sijil haram palsu. Mana ada orang nak buat sijil haram palsu? Bahkan dia diambil tindakan kerana tak bubuh sijil tulis haram. Dia tulislah macam mana pun, asal orang boleh baca haram tak halal, kita kira okey. Tak payah buat sijil, dia sendiri mau tulis tak halal. Tak payah apply sijil. Sebab ini negara ni semuanya halal. Maka dia apply, tengok, takkan mungkin kita akan ambil tindakan orang nak buat sijil haram palsu. Buat apa sijil haram? Dia kalau boleh tak mau bubuh haram, orang tak mau beli. Tetapi oleh kerana siapa yang jual haram kena bubuh haram, maka semua kedai akan berlumba-lumba pastikan halal. Dia punya rasional. Saya dah cakap benda ni dalam banyak majlis. Saya tulis surat khabar dan saya ceramah tajuk ni depan Tun Mahathir pun. Bahawa saya Tun Mahathir pun dengar. Saya kata yang perlu ya sijil haram. Jadi semua kedai takutlah dia nak kena tulis haram, maka dia kena pastikan barang dia halal. Kalau dia jual yang haram, dia tak tulis haram, kita ambil tindakan. Because ini negeri ni negeri orang Islam, Muslim country. Whatever you nak say Islamic state, Muslim country, but this is Muslim country. Maka kita kena semuanya halal. Bila haram perlu, halal perlu, bila kita pergi ke negara bukan Islam, Jepun, China, mereka perlu lah. Pasal asal di negeri mereka kebanyakannya apa? Haram, sembelih. Tapi takkan sekarang ayam mineral pun halal. Ada syok, ya Allah, halal ni orang buat duit. Jadi apabila halal buat duit, maka kawannya dibagi franchise kecok halal pun buat duit. Dia kalau boleh lagi ramai orang minta, lagi banyak dia nak bagi. Satu cok halal pun dia dapat duit. Buat apa dia tak mau bagi? Jadi dia bagi kepada yang halal ataupun yang tidak halal. Dia cek sikit, dia bagi. Tapi kalau dia cek dia buat halal, dia pun bagi. Kita makan-makan tak halal. Dosa siapa tanggung? Dia tanggung. Dosa siapa tanggung? Kita tak tanggung. Wallahu ta'ala. Cuma kita tuan-tuan kempen lah. Orang kita kalau boleh hak main mengaji ni, barang belilah barang orang Islam. Beli barang semua. Beli semua beras, belilah syarikat orang Islam. Bukan saya pulau barang kaum Islam, tapi support ekonomi orang kita. Sos kicap semua beli hak orang Islam. Semua makankan apa beli. Pergi pasar, tengok ada orang Islam, tolong dia. Bukan kerana kita tak support bukan kita pulau barang orang Islam, tapi kita support saudara kita.
Dia support sedekah. Tak apalah mahal kupang, beli bakar sehari lebih 3-5-6 kupang untuk sedekah kira. Sangat sedekah lah. Sedekah dah. Tolong. Kalau semua orang nak mengaji di AQ ni beli barang orang Islam, kita boleh buat bisnes pun. Orang Islam sini. Buat mari barang dia. Saya tak kisah tuan-tuan kalau buat mari. Tuan-tuan ada apa? Makanan-makanan halal tuan-tuan buat produk sendiri lah. Jangan ambil orang bocok pula. Dan jual lah. Baguslah kawan-kawan kita beli makanan, kawan-kawan kita juga buat keluar. Semangat orang Islam, tolong wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong atas kebaikan dan takwa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.